Selamat pagi, salam sejahtera di hari Minggu yang indah ini. Aku terkejut dengan satu pengakuan daripada Najib yang agak luar biasa. Aku pikir Najib nak letak jawatan. Aku fikir Najib dah nak berundur daripada politik. Selepas Najib dikecam teruk, dihantam teruk, tak habis-habis, diserang netizen, diserang musuh, bahkan banyak masalah UMNO, Barisan Nasional, sekarang ini perlu diselesaikan dengan segera. Dan salah satunya aku cadangkan ialah Najib dan Zahid perlu berundur diri. Kerana seperti yang aku pernah kata sebelum ini, mereka sebenarnya sedang menjadi liability kepada Barisan Nasional dan juga khususnya kepada parti UMNO. Kerana setiap kali mereka mempunyai masalah, yang menjawab, yang menanggung bukan mereka sendiri, tetapi UMNO dan Barisan Nasional. Sekarang ini kelihatan masalah besar kepada UMNO dan Barisan Nasional bukan lagi kerana kepimpinan, bukan lagi kerana kelemahan kepimpinan negara, tetapi kerana munculnya pelbagai isu yang luar biasa. Yang terkini adalah isu kapal perang LCS yang tak siap-siap melibatkan RM9 bilion dan 6 bilion sudah dibayar kepada kontraktor, tetapi satu pun kapal tak lagi siap. Seperti yang dijanjikan 2019 sepatutnya ada sebuah kapal yang telah dihantar, tetapi sampai sekarang tak siap lagi. Semalam media bertanya kepada Najib. Dalam Malaysia Deadline, Najib ditanya sampai bila kapal akan siap, dan dibandingkan pula dengan negara Mesir yang hanya menyiapkan, sempat dan mampu menyiapkan kapal LCS yang sama dalam tempoh 29 bulan. Tetapi kapal Malaysia selepas lebih 10 tahun, satu kapal pun tak siap lagi. Jadi Najib ditanya, kenapa Mesir dapat siapkan 29 bulan kapal LCS dan sudah beroperasi pada waktu ini, tetapi Malaysia satu pun belum siap lagi lepas lebih 10 tahun. Itu soalan kepada Najib. Tapi kenyataan Najib, pengakuan Najib yang lebih luar biasa, keputusan Najib yang lebih mengejutkan semua pihak ialah apabila Najib kata Najib mahu UMNO menang di Pekan dengan majoriti lebih besar. Wow, ini satu kenyataan luar biasa yang cukup berani daripada Najib. Walaupun masa depan Najib kelihatannya tidak menentu pada waktu ini, keadaannya seperti tidak memihak kepada Najib kerana bermula pada minggu hadapan hari Isnin depan, iaitu besok 15 Ogos, perbicaraan terakhir Najib, rayuan terakhir Najib di Mahkamah Persekutuan berkaitan dengan rayuan mengenepikan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta dengan isu kes SRC internasional akan didengar. Dan yang lebih hangat lagi ada laporan media mengatakan sekiranya prosiding pendengaran kes rayuan Najib terakhir ini tidak ditangguhkan dan diteruskan oleh Mahkamah Persekutuan, ada laporan media mengatakan pasukan pembelaan Najib yang terkini akan menarik diri. Ini semua membawa kepada satu masa depan kelam kepada Najib. Tapi dengan yakin dan berani Najib kata dia mahu UMNO menang di Pekan dengan majoriti besar. Aku nak tanya kepada Najib, dia yakinkah dia tak akan masuk penjara dan dia akan dapat mewakili UMNO lagi di Pekan? Dan sekiranya Najib masuk penjara, dia tidak boleh mewakili lagi Parlimen Pekan. Siapa akan menggantikannya? Karena spekulasi hebat bertiup kencang sekarang mengatakan anak Najib akan menggantikan Najib di sana. Legasi Najib tak akan habis. Jadi ada orang kata legasi Najib ni tak akan habis sampai bila-bila kerana tak tahulah apa alasannya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mahu UMNO dan BN memenangi Pekan dan keempat-empat kerusi DUN dalam parlimen itu dengan majoriti undi yang lebih besar pada PRU akan datang. Kedudukan kita di Pekan kuat hari ini, kata Najib. Mungkin itu penilaian Najib secara peribadi, secara kendiri. Secara peribadi mungkin Najib menilai UMNO kuat di Pekan, UMNO Barisan Nasional kuat di Pekan. Tapi aku fikir ada perkara yang mungkin Najib terlepas pandang pada waktu ini kerana Najib sudah kekurangan dana, ditambah lagi
akaunnya dibekukan sehingga hanya boleh mengeluarkan 100,000 sebulan. UMNO BN kuat di pekan dan matlamat kita tidak semata-mata nak menang. Matlamat kita nak pekan dimenangi dengan majoriti tertinggi di kalangan semua calon kita, kata Najib. Wow, Najib mengatakan dia mau menang paling besar di seluruh Malaysia. Yang saya faham seperti itu. Kita nak pulih semula walaupun dulu kita menang pada tahun 2018 majoriti 24,859. Kalau rakan-rakan saya lain dapat 24,000 majoriti, kita dah meloncat, kata Najib. Tapi di pekan 24,000 majoriti itu dianggap menurun daripada PRU sebelum ini. Bagi kita, ia bukan merupakan pencapaian yang memberangsangkan, kata Najib. Tapi aku nak bagi tahu Najib, kemenangan berapapun ribu pun, kalau menang tetap menang, menang 2 undi pun tetap menang. Tapi Najib kata dia mahu lebih daripada 24,000. Tapi kali ini 24,000 itu kita nak tingkatkan jauh lebih tinggi pada PRU 15. InsyaAllah kata ahli pekan itu. Aku nak bagi tahulah, Najib perlu bagi fokuslah kepada perkara yang lebih penting pada waktu ini. Bukan memenangi Parlimen Pekan, tetapi memenangi rayuannya di Mahkamah Persekutuan yang bermula esok. Najib yang pertama kali bertanding dan menang pada PRN Pekan pada 1978 berikutan kematian bapanya dan bekas Perdana Menteri Abdul Razak Hussein, mengekalkan kerusi itu dalam 8 pilihan raya lalu. Wow, 8 kali sudah Najib menang di sana, tak pernah kalah. Pada 2018 di tengah-tengah kemarahan orang ramai terhadap skandal 1MDB, undi majoriti Najib merosot kepada 24,859 undi berbanding dengan majoriti 35,613 undi pada 2014. Fokus mesti diberikan kepada pengundi berumur antara 18 dan 40 tahun yang terdiri daripada 56.77% daripada 118,835 pengundi. Kita juga harus memberi tumpuan kepada pengundi berumur antara 18 dan 20 tahun kerana mereka mempunyai kesedaran dan pengetahuan politik yang lebih rendah, kata Najib. Yang ini aku sanggah. Apa sebab Najib kata pengundi berumur 18 dan 20 tahun hingga 20 tahun ini mempunyai kesedaran pengetahuan politik yang rendah? Aku fikir pada waktu ini pengetahuan politik yang lebih tinggi adalah orang yang berumur 18 dan 20 tahun dan 20 tahun hingga 40 tahun. Yang berusia lebih daripada itu sebenarnya berpengetahuan politik tetapi sudah tegar, tak nak berubah lagi. Walaupun orang itu salah, walaupun pemimpin itu salah, mereka sudah seperti telah dipukau, seperti telah dipukau oleh pemimpin-pemimpin yang walaupun korup, walaupun kleptokrasi dan sebagainya, mereka tetap mengundi orang itu. Inilah yang tak berpengetahuan politik, berpengetahuan politik rendah berbanding orang yang berumur 18 dan 20 tahun. Pada waktu ini, pada fikiran aku, mereka inilah yang pencatur kepada politik sebenar yang ada di Malaysia. Dalam ucapan selama 30 menit itu juga, Najib telah menggesa ahli parti mendoakannya dan menunjukkan solidariti dengan hadir di Mahkamah Persekutuan pada minggu depan. Wow, Najib nak minta sokongan, ya. Tak payahlah nak sokong, biar dia sokong diri dia sendiri. Okey, itu saja daripada kita. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.